Saya sendiri waktu first time sampai, tak turun bas lagi daripada airport tu, antara peristiwa pertama yang saya tengok adalah orang bergaduh sampai pecah cermin kereta lah. Itu antara scene pertama yang saya nampak sewaktu sampai Mesir lah. Nak tunjuk betapa ganasnya orang-orang Arab ni lah. Dan orang-orang Mesir ni, kalau kita sembang dengan mana-mana negara Arab lain pun, diorang akan cakap orang Arab daripada negara Mesir ni antara orang yang paling kasar dan paling ganas sekali lah. Saya Akil Rozain, bekas penuntut Universiti Al-Azhar. Saya sempat berkelana ke Mesir selama 6 tahun setengah lah. Biasanya kita akan dengar Mesir ni dikaitkan dengan bumi Anbiya lah. Maksudnya bumi para Nabi diturunkan dan diutuskan lah. Tapi antara yang orang selalu lupa juga adalah bumi Mesir ni adalah bumi Fir'aun juga lah. So dekat situ ada side yang baik dan ada side yang sangat buruk lah. Orang sanggup untuk meminta bantuan untuk pergi ke Mesir lah. Dan pada hakikatnya ada benda yang orang tak perasan adalah package yang Mesir sediakan murah, suasana yang baik untuk berubah, suasana yang baik dalam menuntut ilmu, dia tak boleh dapat di tempat lain lah. Lagi-lagi untuk orang-orang yang susah macam daripada family petani, nelayan ataupun golongan-golongan B40, package macam ni yang diorang cari. Sebab itulah antara kemampuan yang diorang boleh hantar anak-anak diorang untuk belajar selain daripada untuk lahirkan ulama agama. Itu adalah destinasi yang sebenarnya berpatutan untuk diorang belajar. Antara yang paling tragis sekali lah situasi yang pernah saya hadapi lah. Tuan rumah tu dia minta kita bayar double lah untuk renew kontrak sewa tu lah. Dia cakap kalau kita orang tak nak bayar, dia akan kunci rumah tu lah. Antara yang terkunci dekat dalam waktu tu adalah saya lah. Nasib baik sebelah tu adalah rumah Melayu juga, so saya panjat ke dinding rumah sebelah dan keluar lah. Dan kami sendiri terpaksa angkat barang-barang kami guna cara yang sama. Maksudnya cuba bayangkan, kami terpaksa angkat washing machine yang kami beli sendiri, katil, beg-beg apa semua, kami terpaksa angkat ke rumah sebelah. Maksudnya kena panjatlah dinding rumah sebelah tu dan bawa keluar lah. Ada orang selalu tanya juga, kalau dah tak mampu tu tak payahlah nak belajar kat luar negara lah, kan? Itu antara banyak persoalan yang selalu orang cakap lah waktu saya belajar di Mesir. Tapi saya nak bawa satu kisah yang menarik. Sebenarnya kalau buat lasik ataupun pembedahan mata ni, daripada nak pakai spek kepada tak pakai spek, buat pembedahan di sana, beli tiket pergi balik dan buat pembedahan di sana lebih murah daripada buat kat Malaysia dua-dua belah mata. Perbelanjaan terbesar student Mesir ni adalah first kali rumah sewa, transport nak ke kuliah dan makan lah. So kadang-kadang duduk dalam rumah sewa mungkin dah habis dalam 600 genih, 700 genih. Maksudnya lebih daripada 1/3 dia punya duit belanja tu dah habis kat situ lah. Dah bakinya tu dia nak pergi ke kelas dan sebagainya, tinggal lagi sikit lah. Dia nak buat aktiviti harian ke, nak beriadah dan sebagainya, hanya tinggal baki yang sikit lah, maksudnya terhad lah. Saya merasakan inisiatif pembangunan Darul Mahfurah ni sangat bagus lah. Sebab dia boleh menyelesaikan banyak masalah student-student di Mesir lah terutamanya. Untuk student-student yang belajar di sana pun, dia akan rasa terhutang budi lah sebab kita dapat belajar dengan lebih seronok lah. Jadi sokongan-sokongan daripada orang ramai untuk projek ni sangat bermakna. Saya sendiri sebagai seorang yang pernah belajar di Mesir berasa sangat dengki lah kepada student-student yang dapat merasai fasiliti ataupun sumbangan yang seperti ini lah. Sebab waktu zaman saya kita tak dapat benda ni. So kita harapkan student-student yang akan datang, bila dia dapat rasa pembangunan seperti ini, dia orang sendiri akan bawa manfaat yang lebih besar kepada Malaysia yang akan datang, insyaAllah.